A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama pada malam ini. Satu malam yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam Jumaat. InsyaAllah kita ada masa kita baca surah Yasin ataupun baca surah Al-Kahfi, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus beribadah, melakukan ketaatan kepada segala arahan dan juga larangannya. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bertemu pada malam ini dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Herman bin Sudail dan juga tim terapi bil Al-Quran yang sudi menjemput saya, memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan perempuan mengenai satu tajuk yang saya kira mungkin dekat dengan masyarakat kita lah, iaitu histeria, gangguan jin ke, ataupun sakit mental ke, ataupun tajuk yang saya pamerkan tadi, histeria, rasukan ataupun luapan emosi. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan, histeria ni bukan suatu perkara yang asing. Selalu berlaku dalam masyarakat kita dan mungkin kita pun tahu ada ataupun kita ada pengetahuan lah, kita tahu mengenai apa itu histeria. Namun demikian, mungkin kebanyakan daripada kita melihat kejadian histeria itu sebagai satu keadaan ataupun satu situasi yang begitulah, maksudnya bila ada orang mengamuk tu kita kata dia histeria. Sedangkan kalau ikutkan dalam kita punya bidang ini, bidang psikologi, counselling, terapi bil Al-Quran, berkaitan dengan spiritual, ataupun perubatan Islam, dia mempunyai perbezaan ataupun dia mempunyai persamaan tertentu dan perbezaan tertentulah. Jadi oleh kerana ada persamaan, jadi kita anggap dia sama semua. Sedangkan ada saya sebut tadi perbezaan je lah di antara perbuatan agresif itu, mengamuk tu, sama ada dia disebabkan oleh ataupun perbuatan histeria tadi, pelakuan histeria tu sebabkan dia masalah emosi ke, ataupun dia gangguan daripada jin, syaitan, ataupun mungkin disebabkan perkara-perkara lain lah. Tapi oleh kerana kita ni, mungkin saya sebut awal tadi, keliru, macam sama, jadi kita anggap dia sama. Jadi masalahnya apabila rawatan yang kita berikan kepada pesakit tadi, kita nampak dia berguling-guling, dia mengamuk dan sebagainya, kita kata dia ni histeria, itu pun suruh pergi dia jumpa Ustaz Herman Sudail untuk dia terapi, untuk dia ruqyah. Okey, ataupun kita nampak dia macam itu, kita pun terus bawa pergi psikiatrik, kan, ataupun kita pun tak tahu nak buat apa. Ataupun kita tak tahu nak buat apa, ada kawan saya tu dia pergi bawa klinik, doktor pun bagi injection tenang ke apa tu, kan, orang tu pun baring, tak tahu nak buat apa. Okey, jadi mungkin pada malam ini saya nak berkongsi sedikitlah dengan tuan-tuan dan perempuan mengenai tajuk ini. Cumanya
mungkin saya kongsikan sikit latar belakang saya. Okey, saya ada sedikit pengalaman, pengetahuan, belajar di apa ijazah sarjana muda pengajian Islam di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saya ambil counselling, master in counselling di Universiti Teknologi Malaysia, dan saya sambung PhD di Universiti Teknologi Malaysia juga dalam bidang psikologi Islam. Jadi seperti mana yang saya iklankan awal tadi, buku saya ni, Terapi Jiwa untuk Sakit Mental, ini adalah hasil garapan saya daripada kajian PhD saya lah, yang saya buat pada tahun 2000 berapa ya, 2016, yang siap pada 2016. Jadi selalu juga saya berjumpa dengan Ustaz Herman ni, dan kami bertukar-tukar pandangan lah. Saya beritahu dia apa yang saya sebut dengan awal tadi, itu tak semua orang yang mengamuk ni dia adalah gangguan. Histeria tu maksudnya tak semestinya dia adalah gangguan jin. Mungkin disebabkan faktor emosi ataupun psikologi lah. Jadi daripada situ Ustaz Herman minta saya bercakap dengan tuan-tuan lah pada malam ini, untuk sedikit lah, mungkin kalau tak banyak pun, persamaan ataupun perbezaan yang mungkin kita boleh bincangkan dia punya keadaan itu, ataupun tanda-tanda dia lah. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dululah apa yang dipanggil histeria ni. Kan kita cerita panjang-panjang apa benda lah histeria ni kan. Histeria ni secara umumnya kita kata dia apa? Dia yang kita nampak lah, sama ada dia mengamuk ke, dia menjerit ke, ataupun dia berlari sana sini, ataupun tidak tentu arah. Dia pelakuan dia sangat agresif. Jadi kita kata dia histeria lah. Itu betul lah tu, itu betul. Okey, ataupun kalau kita rujuk lah beberapa rujukan, dia akan sebutkan tentang histeria ni adalah satu pelakuan yang kita panggil dia panggil sebagai extreme fear, ataupun ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan, ataupun extreme excitement, keseronokan, mungkin keseronokan yang berlebihan, extreme, ataupun anger, kemarahan yang ekstrim, yang dahsyat, yang teruk, ataupun dalam kata lain tak boleh nak kawal. Sama ada dia takut, ketakutan yang amat sangat, ataupun excitement, keseronokan, kegembiraan yang amat-amat sangat, ataupun kemarahan yang terlalu, ataupun kesedihan yang terlampau, ataupun kebimbangan yang melampau, sehingga dia tidak boleh kawal. Sehingga dia tidak boleh kawal tu maksud apa? Sehingga dia tidak boleh mengawal dia punya tingkah laku dia, perbuatan dia. Perbuatan ni dia tidak boleh kawal. Mungkin dia melompat, mungkin dia berlari, mungkin dia menjerit sekuat hati dia, ataupun dia berguling-guling lah. Jadi tingkah laku tadi, perbuatan itu disebut di dalam rujukan tu tidak boleh dikawal, cannot be controlled. Tidak diperlukan. Okey, yang kita nampak selalu ialah mungkin kesedihan. Orang kalau sedih, tuan-tuan, kalau kita tengok mungkin sebahagian daripada budaya lah di tempat lain, kalau ada kematian menangis sampai memukul-mukul badan. Ini yang ditegah oleh Rasulullah SAW. Maknanya kalau ada kematian tu tak boleh ditangisi tu dalam keadaan yang ekstrim. Tangis menangis, memanglah ayah ke ibu kita, suami, isteri, anak, ataupun sahabat karib kita meninggal, tentulah kita rasa sedih. Tetapi yang dilarang itu supaya perbuatan itu menarik-narik rambut, itu ekstrim. Okey, jadi kalau kesedihan itu melampau sehingga berlakulah perbuatan yang saya sebut tadi, tidak boleh dikawal. Dia tidak boleh dikawal. Begitu juga dengan kegembiraan. Sama juga. Kita panggil dia histeria juga. Contohnya apa?
kalau kita tengoklah orang dekat konsert, kalau pergi konsert, kita tak pernah pergi konsert lah tuan-tuan kan, saya percaya tuan-tuan tak pernah pergi konsert, tetapi kalau tengok dalam TV, bagaimana mereka, apa, tingkah laku mereka, kerana kegembiraan, mungkin artis pujian dia sampai, datang, macam mana dia? Keadaannya historik, menjerit-jerit, melompat-lompat sehingga terpaksa dipagar, terpaksa ada apa, pihak keselamatan kan, untuk mengawal. Ada pagar besi, kadang-kadang roboh. Kalau siapalah datang, artis siapalah saya tak sebut lah, artis datang popular kan. Oh, seronok dia. Seronok, keseronok, excitement itu apabila keterlaluan, sehingga tidak boleh dikawal, jadi melahirkan, menzahirkan satu tingkah laku yang historik dipanggil. Tingkah laku yang tadi historik itu maksud apa? Berguling ke, ketawa mengilai-ngilai ke, ataupun dia menangis kalau kesedihan, atau marah tu dia mungkin apa, menumbuk sana sini, dia bakar kereta, kita pernah dengar kan orang bakar kereta kan kerana kemarahannya, ataupun kalau road bully ni, dia langgar dan sebagainya tanpa ada rasa simpati, dan kita lihat sangat hilang kemanusiaannya. Kenapa? Kerana mungkin terlalu marah, terlalu geram, terlalu kecewa. Dia berkaitan dengan emosi. Ini saya nak cerita historik histeria dari perspektif inilah. Okey, jadi apa yang kita boleh simpulkan pada poin ini ialah, maksudnya histeria itu berlaku apabila seseorang itu tidak boleh mengawal dia punya tingkah laku dia. Kenapa? Kerana keterlaluan ekstrim tadi. Kesedihan mungkin saya sebut tadi, kegembiraan, excitement, ataupun kemarahan, ataupun kekecewaan yang terlalu kecewa lah. Terlalu kecewa. Tak tahulah apa sebabnya kan. Banyaklah sebabnya, tetapi nak cerita tentang perasaan itu telah menguasai dia. Itu kita panggil dia histeria. Jadi saya sudah sebut awal-awal tadi, maknanya dia ada berbagai perspektif. Nanti mungkin saya sedikitlah saya cerita tentang dari perspektif tadi, yang spiritual, yang perlukan ruqyah dan sebagainya, itu ada juga. Tapi yang itu saya rasa Ustaz Herman, kawan-kawan di TBQ, terapi bil Quran, mahirlah. Yang itu tak apa, saya akan sentuh sedikit saja. Tapi saya nak fokuskan tadi pada histeria yang disebabkan oleh Allah SWT, emosi dan psikologi yang terganggu. Okey, kalau kita nak cerita pasal Allah SWT, histeria ni, dia sebenarnya sejarah yang sangat panjang, tuan-tuan. Maksud saya sejarah yang panjang ni apa? Bukan sehari dua ni berlaku. Kalau tuan-tuan tengok dia punya sejarah ni, berlaku pada ni lah, pada manusia ni di setiap zaman. Berlaku tu maksudnya bukan sekali dua ni, bukan kebelakangan ini juga, bukan. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif psikologi, dikatakan bahawa histeria ni juga ada kaitan dengan Allah SWT, kita punya chemical dalam otak kita ni, dalam chemical dalam brain kita lah, yang dia berkaitan dengan kita punya badan, fizikal kita, mungkin terlalu sakit, contohnya terlalu sakit, keterlaluan sakit, itu menjerit, tolong, aduh dan sebagainya kan, keterlaluan sakit. Jadi maksudnya histeria ni dia berpunca daripada keterlaluan. Histeria yang saya maksudkan dalam konteks psikologi dan emosi ni ialah berlaku ekstrim, ketakutan yang ekstrim, kesakitan yang ekstrim, begitu. Jadi dia ada kaitan. Maksudnya apa? Satu, kesakitan ataupun suffer, kesakitan lah, kesakitan dari sudut emosi tadi kan, fear, excitement, anger ni semua daripada sudut emosi. Satu lagi dari sudut fizikal, kesakitan fizikal lah, tangan tersepit, aduh kan sakit, ataupun inilah na'udzubillah, kemalangan dan sebagainya kan. Jadi kesakitan yang terlampau, jadi dia
mencetuskan. Tu saya sebut luapan emosi. Orang menjerit dan sebagainya, begitulah. Okey, jadi kalau kita lihat apa ni dari aspek ini, dari aspek apa? Maksudnya dari aspek apa? Fizikal ni tadi, ataupun saya kata dari sudut psychological ni, dia berkaitan juga dengan budaya. Budaya ni apa maksudnya? Kita punya budaya lah, kita punya apa, kita punya faham tentang satu keadaan, satu perkara, satu apa contohnya apa, kita kata malam Jumaat. Malam Jumaat kan ada malam Jumaat Kliwon dan sebagainya tu kan, ada hantu dan sebagainya kan. Jadi itu semua dalam satu budaya tertentu lah, budaya kita lah sini kalau orang Melayu kan. Okey, jadi dia ada kaitan juga dengan budaya. Maksudnya apa yang difahami oleh budaya itu tentang sesuatu keadaan lah. Nanti saya akan mungkin huraikan sikit tentang budaya ni. Tapi saya nak tekankan di sini, dia adalah bersifat universal. Universal apa yang saya masukkan ni tadi, orang Melayu pun ada historia, histeria, apa ni, orang bukan Melayu, Cina, India, semua ada belaka. Orang di barat, di timur, di utara, ada mengalami histeria ini. Cuma cara macam mana kita melihat histeria itu. Kan ada yang saya kata tadi, melihat dari perspektif ini beban emosi dan psikologi saja. Ada yang dari satu aspek pula dia kata ini gangguan jin. Tak ada kena-mengena dengan hal-hal lain. Jadi terus dirawat dan diruqyah dan sebagainya. Kan? Jadi kita punya fokus pada malam ini, kita nak lihat apalah mungkin perbezaan dan persamaan begitulah. Itu objektifnya lah. Tapi sebelum saya sampai ke poin itu, tentulah saya nak cerita benda-benda lain. Kalau tak nanti sekejap je dah habis lah. Habis gitu je kan. Jadi contoh bab lain tu maksud saya, kita nak faham dulu dia punya situasi dia. Okey. Jadi apabila saya sebut tadi tentang berbeza tadi keadaan itu, tapi dia punya persamaan itu apa? Berkelakuan aneh, pelik kan. Mula mungkin dia diam ataupun orang kena buli kan, orang kena buli ataupun budak lah budak kena buli, dia diam lama-lama dia pom kan, dia mungkin melawan, mungkin dia baling kerusi dan sebagainya. Sebab apa dia dah diam lama, dia simpan apa geram dia tengok kan. Tiba-tiba dia mengamuk. Itu adalah pelakuan histeria kerana dia memendam perasaan marah dia diam, dia simpan sampai satu masa dia tak boleh tahan kan, dia melawan. Itu kita bahaya orang tu. Dia diam-diam kadang-kadang kalau yang kita cakap cuit sikit dia dah marah ni, kita dah bersedia kan, bukan kita lah, orang lain dah bersedia, tapi yang tiba-tiba meletup ni ini yang kena hati-hati. Sebenarnya tak boleh lah, maksudnya situasi itu terjadi begitu. Jadi apa pelakuan yang aneh, yang pelik, mungkin saya sebut tadi, menyendiri tiba-tiba, dia ni tak macam ni sebenarnya. Contoh gitu. Aku kenal dia ni tak macam ni, tiba-tiba dia jadi macam ni. Sebab apa? Mungkin dia dah pendam lama. Sebab tu kita ni tuan-tuan jangan pendam sangat perasaan tu. Carilah kawan-kawan yang baik, yang boleh dipercayai, amanah. Luahkanlah apa cerita yang kita nak cerita. Kalau kita pendam seorang tuan-tuan, takut-takut dia meletus. Saya sebut tadi luapan emosi tu. Itu masa itu kita pun takut kita ni malu. Perbuatan kita tu kita pun, saya sebut tadi uncontrol, tak boleh dikawal kan. Di khalayak ramai mungkin. Kan? Masa tu ialah na'udzubillah, kita jugalah yang malu kan. Jadi sampai saat tahap tu mungkin di peringkat awal tu kita bolehlah carilah kawan-kawan supaya boleh bercerita, boleh berbual dan sebagainya, meluahkan pandangan, perasaan, rasa tak puas hati dan sebagainya lah. Okey. Kemudian tentulah berbeza antara pandangan tokoh di barat dan juga kita sebagai orang Islam. Kita ada dia punya perbezaan. Jadi saya dah sebut tadi,
bukanlah saya kata histeria itu semata-mata beban emosi ataupun psikologi saja. Kita dari perspektif agama, kita juga melihat bahawa adanya elemen-elemen spiritual, seperti gangguan jin dan syaitan ini juga ada. Itu kita tidak nafikan, dalam Al-Quran pun ada, surah An-Nas, surah Al-Jin pun ada, kan, memang ada lah, mana orang tu memang ada lah, bukan orang, makhluk tu memang ada, kan. Tapi jangan kita sikit-sikit salahkan dia, kan. Mungkin kalau jin tu boleh bercakap, kata asyik aku je kau salahkanlah benda lain, kan. Jadi kita pun kena, maksud saya jangan pukul rata lah. Tak semua disebabkan oleh jin dan syaitan, mungkin ada disebabkan faktor lain, saya kata faktor lain. Faktor apa tu saya dah sebut tadi lah, emosi, psikologi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dia punya tanda, simptom orang histeria ni, saya sebut tadi pelakuannya aneh, pelik, kan. Ada juga dikatakan jadi lumpuh. Lumpuh ni tak bermaya, tiba-tiba kolaps, jatuh, kan. Contohlah dengar cerita apa, ya, na'udzubillah, kematian ke apa, kan, tiba-tiba pingsan, lumpuh, kan. Sebab apa? Terlalu sedih, terperanjat dan sebagainya. Okay, ada dikatakan hilang penglihatan, kabur, hilang deria rasa, makan pun tak rasa apa, berhalusinasi. Ini satu keadaan yang agak ekstrim lah, agak keterlaluan ataupun teruk lah, nak cakap teruk lah, begitulah. Jadi apabila kita lihat simptom ini, maksud saya simptom tu tanda yang jelas nampak tu lah, kan. Sering dalam pada keadaan yang mudah dipengaruhi. Contohnya, ialah dalam keadaan sedih, kan, kau buat ni, dia dah hilang pertimbangan waras. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan waras? Apa khabar? Waras, kabari, waras, kan? Waras maknanya sehat, boleh fikir secara logik, secara waras lah, begitu. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang histeria ni juga, kita tak bolehlah menafikan bahawa kebanyakan mangsa histeria ni lah wanita. Kenapa? Sejak daripada zaman Greek katanya, daripada perkataan histeria itu perkataan histron, iaitu merujuk kepada rahim, uterus. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Merujuk kepada rahim wanita, histron. Dan dia dikaitkan dengan wanita ni kerana ini sejak dari dahulu lagi, dia kata sebab apa, gangguan pada rahim mereka. Ini pandangan orang-orang lama lah, ataupun sejarah disebut sini the Greek, kan. Okey. Jadi histeria juga disebut sebagai wandering uterus, rahim yang merayau-rayau, ataupun mungkin kalau kita pernah dengar postpartum ataupun meroyan, kan. Jadi berkaitan dengan wanita, dia ada juga kaitan dengan emosi dan juga spiritual. Jadi pada zaman ini sebenarnya sudah tidak eksklusif lah histeria ni untuk wanita, sebab ada juga lelaki yang mengalami histeria. Jadi zaman sekarang ni zaman yang sangat mencabar, tuan-tuan. Kita perlukan sokongan daripada rakan-rakan, daripada ahli keluarga, daripada orang yang terdekat dengan kita, dan tidak kita nafikan, kita juga perlu memperkukuhkan kita punya kekuatan dalaman melalui amalan-amalan spiritual, amalan-amalan ibadah, zikir dan sebagainya. Itu nanti saya sentuh kemudian lah. Tapi saya lebih menekankan perspektif emosi ini tentang sokongan tadi. Sebab kadang-kadang bila berjumpa dengan orang-orang yang bermasalah, emosinya ada masalah begini, kadang-kadang mereka tak ada tempat nak bercakap. Sebenarnya itu kadang-kadang benda ni malu nak cakap, ataupun tak ada siapa nak dengar dia cakap lah. Ataupun dia kata orang lain pun masalah macam aku lah, banyak lah buat apa aku nak cerita. Jadi dia diam seorang. Dia pendam tu, bila dia pendam tu, itu saya sebut luapan emosi tadi. Macam gunung berapi, meletus. Dia punya kepanasan itu, yang itu nanti saya sebut awal tadi, kita pun jadi malu dengan perbuatan kita sendiri. Sebab apa?
masa tu dah tak boleh nak dikawal. Jadi pada poin ini saya kata tuan-tuan, perempuan carilah kawan-kawan yang boleh dipercayai untuk ceritalah masalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita bukan nak selesaikan masalah dia, tetapi kita nak meluahkan. Dia nak cakap aja, dia nak cakap kan. Kita pun bagilah peluang kawan-kawan cakap. Kita janganlah potong terus, engkau ni kena sabarlah, engkau ni kena apa kan. Biarlah dia habis cakap dulu kan. Okey, baik. Jadi apabila dikaitan dengan wanita ni, kerana sejarah sebenarnya telah mencatatkan bahawa golongan wanita ni adalah golongan yang sering ditindas. Jadi mereka rasa depressed, ditekan. Jadi bila ini cara mereka, bukan cara mereka tapi akibat kesan daripada keadaan itu telah menyebabkan mereka berlakulah histeria ni tadi. Rasa apa ni Allah Samad, nak meronta-ronta, nak mengamuk, nak menangis, ketawa mengilang-ilang dan sebagainya. Jadi itu ada kaitan. Ini sejarah telah mencatatkan, bukan saya buat cerita dongeng tuan-tuan. Baca buku dan cari bahan, barulah apa ni saya cakap. Kan? Okey. Jadi ialah fitrah wanita ni kan dia suka Allah Subhanahu simpan perasaan. Simpan perasaan tu apa dia simpan sendirilah. Dengan banyak fikirnya lagi. Kadang-kadang ialah fitrah wanita tu memang begitu sifatnya, bersifat detail kan. Sebab itu kita ni dijadikan berpasangan. Lelaki boleh dengarlah cerita isteri dia, suami ceritalah dengan isteri ceritalah dengan suami. Dan kadang-kadang mungkin boleh cerita dengan kawan-kawan, cerita dengan adik-beradik. Carilah orang yang saya kata yang boleh percayai. Tapi sebab apa terlalu banyak simpan perasaan ni tadi, kadang-kadang boleh mengundang lonjakan atau luapan emosi tadi, sehingga menyebabkan dia berlaku historik, pelakuan historik. Okey. Kemudian kalau kita lihat dari sudut emosi, emosi yang tak stabil, ada tekanan, stres, tekanan, dan satu lagi ialah dia punya kadang-kadang nak sebut ciri-ciri personality dia memang macam tu. Macam tu maksud apa? Kadang-kadang jenis orang yang hati tisu kan, kadang sekarang orang cakap kan hati tisu, ataupun jenis mungkin rendah diri, ataupun mungkin ada pengalaman begitulah, maksudnya disebabkan emosi yang menyebabkan emosi tak stabil. Emosi yang tak stabil tadi disebabkan keadaan yang saya sebut tadi, dia punya personality dia memang macam tu. Personality neurosis, neurotic personality. Maksudnya apa? Mudah kecewa, mudah putus asa, apa lagi? Rasa rendah diri. Kan, ini memang Allah jadikan begitulah kan. Jadikan begitu, bukan kita kata salah kau ni jadi jangan macam tu kan, sebab dia pun tak nak jadi macam tu tuan-tuan. Kita ni senang orang jadi kau ni jangan macam tu, tapi dia, aku pun tak tahu, memanglah aku macam ni lah, jadi kita bantulah macam mana nak bangkitkan dia, nak pulihkan dia lah kan. Kemudian apabila tak boleh mengawal emosi ataupun tidak boleh melepaskan emosi itu dalam keadaan yang yang keadaan yang terkawal, bila dah saya sebut tadi dah terlalu disimpan, dia akan melepaskan melalui tingkah laku historik, tingkah laku histeria. Okey. Kemudian kalau kita lihat lagi sedikitlah saya kata tadi dari sudut perspektif Islam, kita tidak boleh nafikan, saya dah sebut awal-awal tadi, memang ada pengaruh sedikit sebanyak daripada jin dan syaitan lah. Kerana apa? Mereka ni memang kerjanya innahu lakum aduwwun mubin. Ini selalu kita bacalah dalam surah Yasin. Memang telah kerjanya untuk menyesatkan manusia. Jadi dia nak sesatkan manusia dengan macam-macam lah keadaan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, memang ada apa lagi disebutkan, surah Al-Baqarah 275 itu, iaitu orang-orang yang makan riba. Ayatnya yatakhabbatuhu minal mas, maksudnya dia yatakhabbatu syaitan minal mas, dirasuk, memang disebut
dirasuk oleh syaitan tu memang ada. Jadi itu pun tidak boleh dinafikan. Jadi tonton sabar sikit. Saya akan cerita tentang dia punya simptom tadi. Tapi saya nak cerita sini awal ini ada mungkin faktor-faktor tadi saya kata psikologi, faktor-faktor agama juga mempengaruhi tingkah laku historik tadi, histeria. Jadi kalau kita lanjutkan lagi perspektif agama ni ataupun perspektif saya sebut tadi dari sudut spiritual, gangguan dari sudut rohani, kerana mengalami kecelaruan, seolah-olah individu yang kena historik ni tadi hilang ingatan ataupun gangguan pada akal, sehingga mereka berada dalam keadaan tidak sedar apa yang mereka lakukan. Yang ini pun memang betul-betul berlaku. Kalau saya ni di Johor ni dulu, kita masa saya budak-budak dulu, tengok orang main kuda kepang kan. Tengok orang main kuda kepang. Pernah tengok main kuda kepang yang jenis mabuk je, yang bukan yang macam Zapin tu kan. Dia jenis berguling-guling. Dia makan kaca, dia kopek kelapa, dia panjat pokok kelapa kan. Dah macam kuda dah. Macam kuda. Jadi dia rasukan itu memang ada. Memang itu kita lihat sendiri memang ada. Dan dia buat tu tanpa dia sedar apa yang dia buat. Jadi dekat situ kita dapati bahawa memang rasukan tu memang berlaku lah. Jadi tak payah nak cari apa dalil apa-apa kan. Maksud saya apa, tak payah nak, memang benda tu memang berlaku. Gangguan ni. Gangguan ni memang ada. Jadi sudah tentu ada perbezaan antara perspektif Islam dan juga perspektif dari sudut psikologi dan juga counselling. Namun demikian kita nak faham ni supaya kita merawat orang yang histeria ni tadi dengan rawatan yang betul lah. Kalau tak nanti saya sebut awal tadi kan, orang tu sebenarnya mungkin kena gangguan jin dan syaitan, sihir dan sebagainya kan. Kita pergi hantar ke psikiatrik. Sebab apa? Simptom dia sama kan, dia mengamuk-mengamuk gitu kan, simptom dia sama. Dah sudah kena makan ubat dan sebagainya kan. Rupanya lain. Kadang-kadang kita rasa ini kau ni sebabkan apa, contohnya emosi. Kita pun suruh dia pergi kaunseling. Tak boleh kaunseling pun tak jalan. Rupanya dia ada gangguan. Kan, ada gangguan. Jadi nampak tak betapa kita ni penting kena tahu kita ni ke, kawan kita ke, adik-beradik kita ke, siapa-siapa kawan tu, dia orang ni kenapa? Apa punca dia? Jadi macam doktor lah. Kalau tuan-tuan pergi ke klinik, doktor katanya apa sakit? Dia tanya tu bukan apa sakit. Maksud dia tu, dia tanya apa tanda-tanda yang kata awak ni sakit. Oh, saya sakit perut kat sini, kat kepala apa kan. Rasa macam berpinah-pinah, rasa begitu. Kita sebut simptom dia. Jadi doktor kata, oh gini. Barulah dia boleh diagnose. Jadi maksudnya ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang itu jadi histeria. Apa rahsianya, kita kena tanya dia lah. Kena tengok dia, kena mungkin tanya adik-adik dia, tanya apa yang berlaku pada dia ni. Kalau dia kata, ini dia ni dari kecil memang macam ni lah. Dari kecil macam ni kan, tuan-tuan pergi kaunseling buat apa? Kan, tak jalan lah. Memang yelah ada masalah daripada kecil kan. Masalah mental daripada kecil. Apa dia nak pergi kaunseling, tak jalan. Kan dia diam aja. Apa kau nak kaunseling kan apa? Tak boleh. Jadi biar kita tahu agar rawatan ataupun tempat yang kita pergi rawatan tu betul. Kalau saya berbual dengan Ustaz Herman ni, dia kata, yelah mungkin sebenarnya Ustaz Herman panggil saya doktor lah. Sebenarnya doktor dia tu ada masalah emosi. Tak boleh bercakap, tak boleh melawan. Kan? Memanglah bukan maksud saya boleh melawan tu, tapi tak boleh nak beri pandangan lain. Kena ikut aja, kena kontrol lah macam tu kan. Tapi bila jumpa dengan perawat, perawat kata okay, gini. Jadi tu saya kata macam terapi bil Quran ni, saya nampak dari aspek itu bagus. Mereka faham. Maksudnya bukan semua disebabkan jin, bukan semua disebabkan sihir.
Ada faktor-faktor lain yang mungkin perlu dipertimbangkan. Begitu. Apa tu kita tak tahulah kan. Tapi untuk apa ni perawat-perawat apa ni ruqyah ni mungkin panduan uh, bukanlah saya yang bagi panduan tu tapi bila saya baca-baca tu saya dapat rumuskan bahawa kalau tuan-tuan meruqyah seseorang itu tak ada respon lah tuan-tuan baca apalah ayat-ayat tuan-tuan nak baca tu tuan-tuan baca tak ada respon. Duduk diam dia senyum pun tidak pun tidak kan. Mungkin itu satu alamat, satu tanda yang dia bukan gangguan sihir, gangguan jin. Itu satu. Satu. Nanti saya cerita lain lah. Tapi satu dulu. Mana kalau tuan-tuan baca, katalah baca biasa 15 minit, 10 minit lah dah mula bersilat lah apa semua kan. Itu mungkin kita kata gangguan sihir. Ataupun ni lah apalah nama jin tu saka ke apa nongkrong ke apa ke kan. Itu nama-nama je. Tapi sebenarnya spesies yang sama juga kan. Okay, jadi panduannya begitu. Tuan-tuan baca 10 minit tak jalan, baca 15 minit tak jalan, baca surah Baqarah tak jalan, apa pula hal ni. Jadi tuan-tuan boleh buat kesimpulan mungkin pesakit tuan-tuan itu bukan kerana sihir, bukan kerana jin, bukan kerana setan, bukan kerana gangguan, sakit lain. Mungkin begitu. Dan saya pernah juga tanya soalan kepada Allah SWT masa saya buat PhD tu, saya buat dekat Permai, Hospital Permai Tampoi yang sekarang jadi apa COVID-19 punya hospital tu kan, saringan tu. Selepas itu ialah tempat ward psychiatric lah. Saya tanya dengan doktor psychiatric itu, dia kata macam mana kita nak beza kan, orang ni sedih disebabkan sebab dia Muslim, mestilah dia percaya. Dia kata saya mesti saya percaya jin dan setan ni, cuma dalam amalan praktis yang dia buat tu dia tak boleh lah nak recognize benda tu. Nanti dia kata aku dah tak dipanggil doktor pula, dia panggil bomoh, dia kata kan. Jadi dia kata sebenarnya kalau orang yang ada gangguan emosi ni dia kata apa tengok berapa lama dia. Contoh dia kata kalau mungkin dia sedih tu kerana meninggal lah, kehilangan disebabkan kematian kan, dia biasa kata dia dalam sebulan itu dia dah akan pulih lah. Tapi kalau berlarutan 2 bulan tak hilang, sedih lagi, 3 bulan tak hilang, tak boleh buat kerja kan, dah bertukar pula daripada mungkin jadi orang yang pendiam, orang yang suka memencilkan diri dan sebagainya. Itu tanda dia kata. Jadi kita kena tengok tu maksudnya apa. Kalau kawan-kawan kita ataupun adik-beradik kita ataupun sesiapa lah ada perlakuan yang dipanggil tidak normal lah, abnormal kan, kita kena cepat-cepat ialah dengan maklumat pengetahuan yang kita ada ni, kita kena kita kena buat saringan lah maksudnya kan, dia ni kenapa, dia ni sakit apa. Mungkin kita tak pakar, tapi saya kata tadi kita boleh simptom dia. Simptom tu nanti saya tak cerita lagi simptom tu, simptom saya tak cerita lagi. Okey. Kemudian contohnya apa, saya sebut tadi kita nak diagnos lah, istilah dia diagnos lah, kita nak pastikan, ataupun kalau tuan-tuan mungkin cakap nak scan, nak scan dia sikit apa kan. Okey, scan lah mungkin kalau ruqyah, atau kalau tuan-tuan pandai ruqyah sendiri, ruqyah lah kan. Kalau dia ada respon, maksudnya mungkin masalah dengan gangguan jin dan setan. Okey, kalau dia tak respon, mungkin ada masalah lain. Pergilah. Sebenarnya mungkin satu masyarakat kita dia ada tabu, dia panggil tabu. Tabu ni apa? Macam stigma. Stigma ni apa? Malu. Kan? Takkan nak pergi ward psychiatric, takkan nak, kalau di Johor ni takkan nak pergi Tampoi, nak pergi Permai. Kan? Dia stigma. Sebenarnya kita, iyalah, zaman kita ni dah berubah tuan-tuan, tak macam dulu. Apa yang berubah? Stres kita, pemakanan kita, sokongan sosial kita kan. Jadi pergi je daripada benda ni berlarutan, pergi berlarutan, ataupun tuan-tuan pergi dua-dua lah, pergi ke contohnya terapi bil Quran ini, pergi juga dengan psikiatrik, biar berdua, tak apa, tak tahulah apa yang mana yang baik, mana yang memulihkan tu, itu doesn't matter lah, jangan soal lah, jangan tanya. Mungkin di sini yang bagus, ini yang bagus, ataupun mungkin kombinasi dua-dua, kita pun tak tahu.
Kan. Jadi dekat Permai tu dia sebelum pergi ke yang tuan-tuan takut sangat orang panggil gila tu kan. Okay, dia ada proses kaunseling dia. Ada kaunselor dekat situ. Tapi pergilah. Janganlah malu. Yang saya perhatikan masyarakat kita ni dia tabu, dia masih stigma lagi. Tak ada masalah, pergi je. Orang nak cakap apa bukan, dia orang tak tahulah apa hal kita lah. Dia kata dia tak tolong kita pun. Kita nak malu-malu kita simpan anak kita ke adik kita ke siapa-siapalah kat rumah kan. Kita tak tahu apa benda sakit. Kalau tuan-tuan dah pergi ke pusat rawatan ruqyah ni macam-macam dah pergi kan. Tak boleh. Apalah salah. Pergilah dekat Permai tu. Dekat Ward Secretariat. Di HSA, Hospital Sultanah Aminah pun ada juga unit secretariat. Biasa dia scan saring kat situ dulu. Dia orang pun pandai. Kalau tak buat apa dia jadi doktor. Kan? Jadi cuma kita ni barrier ni, kita punya halangan ni ialah kita rasa malu. Stigma saya sebut tadi. Ini tidak baik lah. Ini tidak bagus lah. Jadi tak ada tuan-tuan. Saya cakap begitulah. Rasa anak kita ke siapa-siapa lah rasa tengok pelakuan dia tu pelik kan. Saya sebut tadi pelik kan. Ataupun kalau dalam istilah sekretariat ni abnormal dia sebut. Pelik ni macam mana? Yelah pelik lah. Pelik ni macam mana tu? Pelik. Pelik ni tak macam orang lain lah. Apa susah sangat nak faham kan? Minta maaf bukan mesti marah tuan-tuan, tak. Maksud saya abnormal ni tak sama macam orang lain. Orang lain pelakuan dia begitu, biasalah katalah umur 15 tahun ni begini kan. Normal macam tapi dia ni lain sikit. Mungkin kena pergi kaunseling, mungkin kena pergi ruqyah, mungkin kena rawat lah. Kena rawat. Yang itu memang tak boleh dibiarkan. Jangan sampai dia berlarutan. Sebab tu bila saya menulis buku ni, terapi jiwa ni, terapi bil Quran pula. Terapi jiwa ni, saya sebut sini pesakit mental kan. Pesakit mental ni pun dia bukannya, kita faham sakit mental ni orang gila tak. Sakit mental ni dia macam-macam. Ada macam-macam jenis. Saya pun tak tahu, ini bukan bidang saya lah. Saya ni separuh ustaz, separuh kaunselor kan. Separuh-separuh. Yang ini pun saya tak tahu, saya kena tanya kawan-kawan dekat sekretariat. Tapi dalam sakit mental ni, ada satu keadaan, maknanya sebelum dia jadi, kalau yang kita orang awam kata gila tu kan, dia sebelum sampai tahap itu, dia ada juga, dia jadi tak betul ataupun minta maaf lah, istilahnya gila kan. Dia bukan terus jadi gila tuan-tuan. Dia ada proses dia, panjang tu mungkin bertahun. Tapi silapnya kita tak beri rawatan awal. Kalau kita rasa, saya dah sebut tadi, abnormal, rasa lain macam kan. Pergilah, jumpalah cari. Tu ada komen-komen kata tu kan, macam-macam simptom tu. Pergi je. Tak pergi, jangan hanya pergi kepada ruqyah semata-mata. Pergi juga ke sekretariat. Jangan pergi ke sekretariat semata, mungkin pergi ke ruqyah juga. Jadi dia kena integrate. Kita tak tahu yang mana satu punca utama dia. Kita tak tahu, mana kita tahu kan. Kalau tahu senang aja kan. Kita tahu. Kalau awak pergi ke sekretariat pun sama juga. Dia adalah dia punya proses prosedur dia kan. Tapi sebenarnya secara umum pun kan, nak kata okey kau ni sakit ini disebabkan ini, sebab tak tahu juga, susah. Dia manusia ni sangat misteri, unik, misteri kan. Banyak benda-benda yang tersorok di dalam jiwa kita ni. Alamak. Tersorok dalam jiwa kita ni. Tak tahu kenapa. Tiba-tiba je, saya pernah jumpa yang dekat Permai tu. Umur muda lagi. Umur masa saya jumpa tu 30-an. Dan saya kata, awak ni, minta maaf saya katalah, awak ni kecil-kecil dah gila macam ni ke? Tak, saya tak gila tuan-tuan. Masa saya lahir tu, saya sekolah macam orang lain lah. Habis kau jadi macam ni apa? Terlibat dengan dadah kan. Makan dadah lah, apalah, metapetamin, pil kuda, pil unta, apa semua tu dia orang makan tu. Itu attack kita punya otak cepat, menyebabkan kita punya chemical dalam otak kita dah tak seimbang. Jadi macam tu. Halusinasi macam tu lah. Yang muda-muda kebanyakan saya jumpa je macam tu. Adalah satu dua orang yang saya jumpa tu memang dia kata saya memang dari kecil macam ni. Ada yang kata memang saya kecil. Rasa ada kelainan. Itu saya sebut tadi, Allah dah beri dia personality yang begitu.
Cuma dia kena ambil makan ubat kan. Yang itu kita tak boleh nak buat apalah kan. Memang sampai masa ataupun memang keadaannya begitu keadaannya. Jadi kena ada. Jadi ubat tu boleh membantu banyak sebenarnya, memberi ketenangan untuk orang-orang yang psikiatrik ni tadi lah. Jadi kalau kita lihat kepada apa ni tadi yang saya sebut tadi, simptom. Barulah saya nak cerita simptom. Okey. Saya ada cari juga tadi dalam laman web Pusat Perawatan Islam Terapi Bil Quran ini tadi. Tuan-tuan boleh tengok tanda-tanda gangguan jin dalam rumah, dia katalah, ataupun perniagaan. Ada banyak ni, saya pun tak nak baca semua, tapi saya rasa benda ni common. Ramai yang dah tahu. Maksud apa yang ramai dah tahu, tuan-tuan tengok je lah. Contoh dia kata bau wangian, kemenyan, busuk, hangit, tidak tahu punca mana. Ini kalau tuan-tuan pergi ke psikiatrik, dia kata ni halusinasi. Halusinasi ni apa? Benda yang tak nampak, orang tak nampak, dia nampak. Orang tak bau, dia bau. Orang tak dengar, dia dengar. Itu dipanggil halusinasi. Maksudnya apa dia? Jadi kita pun tak tahu. Tu saya sebut tadi. Halusinasi disebabkan oleh psikiatrik ke? Ataupun halusinasi oleh jin dan syaitan ni tadi. Sebab tu saya kata pergilah dua-dua. Kalau tuan-tuan pergi satu je, takut-takut rawatan tu tak tepat. Wallahualam, kita pun tak tahu. Bunyi bayi kerap menangis. Contoh ini. Ini tuan-tuan bacalah. Ada disenaraikan di 30. Kan? Tanda lebam kat tangan, malam mimpi haiwan apa ni, disebut haiwan apa, haiwan berbisa dan sebagainya kan. Tuan-tuan study sikitlah benda-benda ni. Tengok aku ni ada ke tidak. Kan? Tanya kawan ataupun apalah, saudara mara apa ke, kau malam tidur mimpi apa? Tanya. Mestilah dia berbual, entahlah saya ni malam tidur asyik begitu begini kan. Nampak? Kan tanda. Kan? Manakala dari sudut psikologi ni ataupun emosi ni, tanda-tanda tu tak ada. Kan? Murung diam, kau kenapa? Entahlah, aku pun tak tahu, benda yang aku risaukan. Kan? Jadi kan dia ada beza. Itulah maksud saya, okey. Tonton tengok tanda-tanda gangguan jin tu. Saya rasa buku Amran Kasimin, buku Allah sebut, Ustaz siapa tu, Sarhan, kan? Ini semua mereka ni memang dah bidang dia. Dan mereka pun telah berkongsi dengan kita apa tanda-tanda dia. Tengok, kalau ada tanda-tanda macam itu, pergilah ruqyah. Kalau tak ada tanda-tanda macam itu, pergilah cari kaunselor ke, cari psikiatrik. Itu aja dia punya formula dia. Sebab tu saya sebut saya tak nak cerita awal benda ni. Kan saya cerita habis dah, tak ada apa nak cakap. Okey. Jadi saya kata, tengok tanda-tanda tu. Tanda-tanda ni kita ni tuan-tuan, Allah SWT ciptakan kita penuh dengan tanda-tanda. Saya malam berdebar-debar lah, tak boleh tidur apa semua. Itu tanda-tanda ada masalah, tak tahulah masalah apa. Yang itu kenalah study, kena jumpalah orang-orang yang berkenaan, doktor ke apa kan. Tak boleh tidur malam, insomnia. Kan? Ada orang tak boleh tidur kerana gangguan. Kan? Nak tidur je takut. Ada macam orang tengok saya lah. Gitu. Ada tak boleh tidur. Sebab apa? Dia fikir, besok nak buat apa ni? Risau. Anak aku ni besok apa nak kerja dah. Kan? Aku punya bisnes ni macam mana tak tahulah. Jadi dia terfikir tak boleh tidur. Simptomnya sama, tak boleh tidur, insomnia. Tapi faktornya berbeza. Penyebab dia berbeza. Jadi kita kena tengok yang itulah. Kan? Kalau kita pukul rata, engkau ni tak boleh tidur sebab gangguan jin. Kan? Tak tepat. Jadi kita kena tengok. Tanda-tanda tu. Saya fokuskan hashtag tanda-tanda. Ada hashtag pula. Tanda-tanda. Tuan-tuan tengok apa tanda-tanda dia. Saya tak nak cerita yang tanda-tanda tadi yang gangguan tu. Tuan-tuan rujuklah ustaz-ustaz yang memang praktis perawat ruqyah ni, rawatan ni kan. Tanya mereka apa tanda-tandanya. Dan saya ingat dekat mana-mana Facebook apa semua tuan-tuan tengoklah, adalah. Selain daripada tak ada tanda tu, kemungkinan saya kata mungkin disebabkan psikiatrik. Pergilah, jangan sampai dia terjun laut baru kita kata alamak menyesal lah aku tak nak bawa dia pergi. Sebab apa? Malu. Itu yang dia punya penghalang, barrier yang paling besar ialah rasa malu, stigma masyarakat terhadap orang yang, sebab apa zaman sekarang ni memang zaman yang sangat mencabar tuan-tuan. Kita kena ada kekuatan emosi, kekuatan spiritual
untuk strength, untuk mengukuhkan kita punya jati diri. Kadang-kadang kita ni diuji dengan Allah SWT dengan sakit. Aduh sakit tuan-tuan. Siapa nak tolong, makan ubat dah macam-macam dah, tak hilang juga kan. Bankrupt, ini PKP ni ada orang kena berhenti kerja, tak dapat gaji, tak boleh nak kerja. Sengsara tuan-tuan. Jadi kita banyak benda yang sangat mencabar kita punya kekuatan. Jadi saya sebut tadi, kalau tuan-tuan berada dalam keadaan ataupun siapa-siapalah, saya sendiri, kita mengesyorkan rawatan secara holistik yang saya cerita panjang-panjang tadi tu. Dia punya rumusan dia, dah pukul 10 kan. Okey, rumusan dia ialah rawatan secara holistik. Integration, kalau tak pandai cakap Jawa, integrate. Kan? Integration. Integration maknanya apa? Kalau rasa perlulah rawatan psikiatrik, silalah pergi. Kalau rasa perlu kena pergi kaunseling, carilah kaunselor. Dia kadang-kadang tak payah cari kaunselor sangat pun. Kan? Ini kadang-kadang kawan pun boleh jadi kaunselor tak bertauliah. Boleh, setakat nak minta nasihat, aku ni risaulah macam ni. Kita kan kawan ni, kita bagilah nasihat yang baik pada kawan-kawan kita. Dah dia minta Allah Samad nasihat, kita beri nasihat yang baiklah. Ad-dinu nasihah. Agama itu sentiasa memberi nasihat, watawasau bihaq, watawasau bisabr. Ini kita bacalah ni. Saya bacakan ni, tuan-tuan kata, alamak aku dah faham lah ni. Tapi kita tak buat. Kawan-kawan datang nak mengadu dengan kita, kau ni itu pun kau tak boleh nak handle, kecilnya hal. Kan, jadi orang tu baru nak cerita, kau dah suruh dia apanya hal pula kan. Jadi dia tak ceritalah. Kan? Jadi sebab tu saya kata tadi, kita integrate dalam hidup kita ni, dalam jiwa kita ni, kita ada elemen fizikal, kita ada elemen spiritual. Spiritual ni kita ada akal, kita ada nafsu, kita ada emosi, apa lagi? Kita ada roh. Kan? Ini semua elemen-elemen ataupun kita punya kekuatan ataupun kita punya ciri-ciri kena kuat. Tonton pergilah kaunseling ke apa ke, kadang-kadang tak jalan juga. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah aku ketenangan jiwa. Minta dengan Allah. Aku dah pergi kaunseling ni, okey dah. Belum tentu tuan-tuan. Allah yang turunkan ketenangan. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan keterangan pada diri kita ni, pada manusia, pada hati-hati orang beriman. Kan? Jadi keterangan itu tidak ada dijual. Tuan-tuan pergi sekretari ke doktor, saya bagi saya ubat tenang, tak ada. Mana ada ubat tenang? Dia pergi anti-depression tu, ubat itu hanya memberikan kita rasa bukanlah tenang yang hakiki tu. Tenang mungkin chemical dalam otak yang orang yang makan tadi, yang orang makan ubat tadi, dia balance sikit. Jadi dia rasa okey kan. Macam tu je. Tapi bila ubat dah habis, dia jadi balik. Jadi ketenangan yang hakiki tu datang dari Allah SWT yang kita kena minta. Kita kena kuatkan kita punya spiritual roh. Kan? Macam mana Ustaz nak zikir, buat baik, sangka baik dengan Allah. Itu yang ustaz-ustaz kita ajar, tawakal, sabar, redha, itu satu benda yang, ini perkara-perkara yang asas yang perlu kita faham agar kita boleh jadi manusia yang saya sebut tadi, kukuh jiwanya. Kukuh jiwanya. Kan? Kalau perlu apa lagi? Kita perlukan sokongan sosial, saya dah banyak kali sebut dah. Tolong kawan-kawan. Kita mungkin Allah berikan kita nikmat, ada keluarga, ada anak, ada isteri, ada suami, ada adik-beradik. Kan? Mungkin di luar sana ada orang tak ada adik-beradik. Tak ada siapa, nak cerita dengan siapa pun tak tahu. Jadi kalau ada kawan kita nak lain macam, kau ni kenapa? Kan? Aku ni gini-ginilah. Dengarlah dulu. Jangan, ini senang aja punya hal ni, kau apa. Jadi kawan tu tak sempat nak cakap, kau dah potong dia cakap kan. Okey, Allah selamat. Okey tuan-tuan Jadi yang saya sebutkan tadi, rawatan holistik itu ialah rawatan yang mengambil kira semua perspektif ni tadi. Sokongan sosial, kalau perlu ubat, psikiatrik ke ubat, ataupun sokongan emosi, kaunseling, ataupun juga saya sebut tadi
sokongan ataupun kekuatan daripada sudut spiritual, roh kita, yang dekatkan diri dengan Allah. Baca buku-buku yang boleh menambahkan kefahaman kita terhadap apa itu sabar, apa itu redha, apa itu tawakal, kan. Ini kita boleh dengar YouTube banyak ni, kan. Tonton carilah ustaz-ustaz yang tonton suka. Ustaz Abdul Somad, saya suka dia. Cakap clear, faham, senang. Kan. Ustaz siapa? Azhar Idrus, Kazim Ilyas. Ini ramai ni tuan-tuan. Dengar dia punya ceramah, dia dengar gitu kan. Daripada mengungut apa pun tak dapat, kan. Tuan-tuan pergi dengar ceramah dia. YouTube ada, kan. Apa lagi? Kat rumah, kat TV. Semua adalah. Jadi luangkan masa. Apa lagi contoh kita boleh buat? Baca Quran. Supaya roh kita ni strength, kuat. Sebab kekuatan itu datangnya daripada Allah SWT. Kita ni insan yang lemah, tuan-tuan. Kita memang berharapkan kepada Allah SWT. Kita ni lemah. Tuan-tuan kadang-kadang makan ubat macam-macam dah. Bersusun ubat. Tapi Allah tak beri kesembuhan, tuan-tuan. Apa pun tak dapat. Tuan-tuan dah pergi balik kan. Sampai penat lah. Kadang-kadang saya tanya tu, kenapa kau tak pergi ambil ubat? Leceh lah ustaz. Nak ambil ubat ni. Penat. Leceh. Kan? Sampai dia penat. Kan? Tapi akhirnya kita memang mengharapkan Allah SWT. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya kekuatan kita, tuan-tuan. Allah lah yang memberi daya kekuatan. Jadi di luar sana, siapa-siapa yang Allah sedang uji dia pada hari ini dengan apa-apa kesakitan, kemiskinan, apa lagi? Kesusahan, apa lagi? Apa sajalah. Kan? Kembali kepada fitrah manusia. Kembali kepada Allah SWT. Amalkan segala doa, zikir yang telah diajarkan oleh ustaz-ustaz. Saya mungkin banyak doa maksur ni, tuan-tuan. Doa maksur ni doa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghairati dani wa qahrir rijal. Ini selalu kita baca ataupun orang lain membacalah. Dan kalau tak pandai bercakap Arab, cakap Melayu lah. Ya Allah, Tuhanku, berilah aku keterangan jiwa. Ya Allah, berilah aku keterangan jiwa. Istighfar banyak-banyak. Mungkin Allah nak tunggu kita ni istighfar banyak-banyak. Supaya kita ini sentiasa dekat dengan dia. Sekali lagi kepada mereka yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan berbagai-bagai ujian, cari jalan. Yakin ada jalannya, tak tahulah. InsyaAllah, kata siapa Mahir Zain. InsyaAllah you will find the way. InsyaAllah. Yakin Allah akan beri jalan je. Tapi usaha dan yang paling penting ialah doa lah. Itulah kita punya senjata. Memang betul. Tak macam mana cakap. Itulah kita punya kekuatan, tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh memberi jalan keluar. Ni saya cerita pengalaman ni. Pengalaman. Kalau tuan-tuan dah sakit, makan ubat apa, Allah tak nak beri sembuh, tuan-tuan. Macam-macam ubat lah kita makan, tuan-tuan. Tak sembuh juga. Tapi kalau Allah nak beri kesembuhan, tuan-tuan, dia twist sikit je. Okey, baik. Okey, tuan-tuan, dah pukul 10 lah. Pukul 10, insyaAllah. Sama-sama kita bermuhasabah dirilah. Saya bercakap ini bukan saya pandai, tuan-tuan, tidak. Sedikit ilmu Allah berikan pada saya mungkin, kan, untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan. Selagi tuan-tuan ingin mendengar, saya boleh bercakap. Okey. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Jangan lupalah kalau tuan-tuan nak beli buku yang saya nak promosikan ni. Buku ni saya buat hasil titik peluh menjalankan kajian. Buku ni sebenarnya dia sangat memberi makna kepada saya, bagaimana perjalanan PhD itu banyak juga mengajar saya. Masa saya buat buku ni lah, ayah saya meninggal. Cerita kan menangis pula air mata, kan, tak nak cerita lah, tuan. Okey. Tapi di situlah kekuatan yang kita dapat inilah dengan kita mendekatkan diri dengan Allah. Dan saya harap satu hari nanti tuan-tuan mungkin boleh
memberi kebaikan, nasihat kepada orang-orang lain lah, dengan asbab tuan-tuan mendengar apa yang saya katakan pada malam ini, perkongsian ini sedikit ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Herman Sudil kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Dan tim TBQ, teruskan usaha anda, insyaAllah ramai orang yang perlukan. Okay, kuatkan kita punya kekuatan, insyaAllah beri nasihat yang baik. Kalau mereka perlu jumpa sekretari, suruh dia pergi jumpa sekretari. Kalau kau ni, aku ingat kau pergi jumpa kaunselor lah, bagus kan, cakaplah dengan dia macam tu kan. Okey, insyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya minta maaf banyak di mana-mana ada kekurangan dan kesilapan, dan yang baik tu semuanya datang daripada Allah SWT, yang kurang datang kelemahan daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.